Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Okey, baik para pelajar semua. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas DSA 4143, penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey kelas, kita dah masuk untuk tajuk yang kedua, iaitu hubungan antara ibu bapa dan guru. Okey, hubungan antara ibu bapa dan guru. Dalam tajuk ni, apa yang kita nak capai, okey, hasil pembelajaran yang kita nak tengok untuk tajuk ni, yang pertama, jenis-jenis komunikasi, yang kedua, kemahiran mendengar, yang ketiga, strategi dan teknik untuk mendapatkan maklumat kanak-kanak serta melaporkan kemajuan dan perkembangan kanak-kanak. Yang keempat, timbal balik pertukaran maklumat. Seterusnya, teknik perundingan dan pemujukan bagi situasi sukar. Dan yang keenam, sensitiviti terhadap budaya, agama dan kepelbagaian sosioekonomi. Okey. Untuk tajuk ni kita nak mewujudkan komunikasi berkesan bersama ibu bapa. Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama jenis-jenis komunikasi. Okey, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangat penting dan menjadi elemen dalam kehidupan kita lah. Okey, komunikasi merupakan satu proses kat mana manusia menghantar dan menerima maklumat dan berkongsi idea mahupun perasaan. Okey, jadi komunikasi boleh dilakukan dalam pelbagai saluran dengan tujuan kita nak sampaikan maklumat kepada penerima dengan membawa makna yang sama. Okey, perkataan komunikasi berasal daripada bahasa Latin yang bererti berkongsi sesuatu. Okey, pelbagai aktiviti, pelbagai takrif telah dibuatlah oleh pelbagai tokoh. Tapi senang kita kata komunikasi ni adalah sesuatu yang kita gunakan untuk berkongsi ataupun menyampaikan sesuatu. Okey, ada 4 jenis komunikasi yang kita pecahkan lah. Yang pertama, komunikasi bukan verbal. Okey, komunikasi non-verbal, dia bukan secara lisan. Yang kedua, komunikasi lisan ataupun verbal. Yang ketiga, komunikasi bertulis, iaitu melalui penulisan. Dan yang keempat, komunikasi visual. Okey, menggunakan gambar, grafik, sketsa, lukisan dan sebagainya. Okey, sebenarnya kalau kita asalnya kita bahagikan kepada dua sahaja, komunikasi verbal dan bukan verbal lah. Okey, komunikasi tapi sekarang dia dah pecahkan lagi. Komunikasi bertulis dan visual. Okey, jadi 4. Okey, bertulis dan visual ni sebenarnya dia termasuk dalam
kalau ikutkanlah dia termasuk dalam komunikasi bukan verbal. Okey, kita tak berkata-kata. Okey, kalau komunikasi verbal ni kita berkata-kata. Okey. Jadi bila tak berkata-kata tu sebenarnya dia di bawah komunikasi non-verbal ataupun bukan verbal. Okey. Sekarang dia dah pecah kepada 4 pula. Okey, kita tengok komunikasi non-verbal. Dia bukan lisan tapi menyampaikan maklumat melalui gaya badan kita. Okey, bahasa badan. Mimik muka, tangan, nada suara. Okey. Kemudian dia lebih sesuai bila ingin memahami pemikiran ataupun watak seseorang. Okey. Contohnya silang tangan, tengok bau, angkat bahu, pandang muka orang lain, tongkat dagu, okey, angguk geling dan sebagainya. Okey. Lepas tu komunikasi bukan lisan diutamakan perasaan dan emosi. Okey, jadi kita boleh tengok perasaan orang lain dekat situ. Okey. Dia juga boleh mengamalkan kemahiran komunikasi bukan lisan ni dengan mengkaji pergerakan orang lain. Okey, macam awak buat pemerhatian kat adik-adik tadi. Okey, awak ada tengok gaya bahasa badan, sambil dia dengar dia duduk diam ke, dia boleh fokus ke, dia tak boleh fokus ke, dia mengantuk, dia tak ada mood dan sebagainya. Okey, yang tu kita kata komunikasi non-verbal yang sedang dipamerkan oleh seseorang individu. Bila kita nampak tu, sampai maklumat tu kat kita. Okay, macam saya kata tadilah, komunikasi ni adalah cara penyampaian maklumat disampaikan. Okey, komunikasi lisan ataupun verbal. Dia adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung, okey, dengan berbicara ataupun menggunakan bahasa isyarat lah. Okey, jenis bahasa isyarat ni maknanya untuk yang orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi lah. Okey, jenis komunikasi ini yang paling umum digunakan dalam kehidupan seharian. Bahkan dikatakan sangat efisien lah. Okey, sebab komunikasi ni bila kita bercakap dengan kita menulis menimbulkan pelbagai persepsi. Okey, bila kita cakap dia tak sama dengan tulis. Sebab bila kita cakap, orang yang dengar tu dia akan dengar dengan nada yang kita nak sampaikan. Bila kita tulis, kita sebenarnya nak kata yang lain. Kawan tu pergi baca dengan nada dia yang tersendiri. Okey, jadi sebab tu bila kita kata komunikasi lisan ni dia lebih berkesan dan efisien. Okey, biasanya dilakukan secara berpasangan ataupun berkumpulan ataupun ketika pembentangan. Okey, macam cikgu tengah buat sekarang lah, tengah melakukan pembentangan. Lain pula bila cikgu suruh awak baca saja. Betul tak? Okey, bila baca saja tak sama dengan cikgu buat pembentangan dekat awak. Okey, dalam komunikasi ni anda memerlukan kemahiran mendengar yang baik supaya anda boleh memahami apa itu maksud perkataan orang lain. Okey? Selain itu, penggunaan perkataan yang jelas juga dapat memudahkan pertuturan anda untuk difahami. Okey, pendidik pengasuh harus mengembangkan kemahiran komunikasi secara lisan dengan ibu bapa. Okey, perlu lebih kreatif dalam membentuk sesuatu hubungan. Maknanya kat sini kita nak membuat hubungan dengan pelanggan lah, okey, dengan waris kepada kanak-kanak tersebut. Okey, membentuk satu hubungan terutamanya sesama pendidik dengan ibu bapa serta komuniti. Okey, pendidik dan pengasuh harus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melahirkan pandangan kanak-kanak tu sendiri bagi memudahkan komunikasi berkesan dengan ibu bapa. Okey, pendidik atau pengasuh dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Seterusnya akan mendapat maklum balas yang sebenar dari ibu bapa ataupun penjaga. Okey? Okey, komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis ni beza dia, okey, adalah menggunakan tulisanlah, nota, SMS, email, okey, risalah, Facebook, blog, poster, iklan dan sebagainya. Okey? Jadi komunikasi bertulis ni adalah yang menggunakan tulisan lah. Okay? Kita nak sampaikan sesuatu, kita menggunakan
tulisan. Okey, jadi dia boleh menjadi rujukan pada masa hadapan jugalah bila kita ada nota yang kita bagi. Okey, jadi dia dah dengar apa kita cakap, kemudian balik tu pendengar tersebut boleh merujuk kepada surat ataupun memo ataupun iklan yang kita bekalkan. Okey, ini adalah komunikasi secara visual. Okey, kita letak gambar, kita letak lukisan, kita letak peraturan ke apa-apa maklumat yang kita nak sampaikan. Okey, tetapi komunikasi visual ini ia lebih baik disampaikan bersama komunikasi lisan. Okey, macam saya buat slide ni. Okey, saya sediakan visual, saya sediakan slide, kemudian saya sediakan handout dan saya buat penerangan kepada awak semua. Okey, dia boleh menimbulkan kekaburan kalau kita tak memberi penerangan. Okey, mungkin awak tak faham gambar yang diberikan. Okey, mungkin awak kata dia nak apa? Maksud dia macam mana? Okey, sebab kadang-kadang kita tak boleh memahami sepenuhnya apa yang ditulis di situ. Okey, jadi komunikasi visual ni lebih baik disokong dengan komunikasi bertulis supaya tidak menimbulkan salah faham. Okey, kadang-kadang lukisan yang dihasilkan tu terlalu misteri katanya. Macam tu kan, macam kita mentafsir lukisan. Okey, kadang-kadang lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak ni ada maksud dia nak bagi tahu. Macam itulah. Saya boleh bagi contoh macam itulah salah satunya. Okey. Okey, yang kedua, tajuk yang kedua kita masuk kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ni adalah melibatkan antara kita pendidik dengan waris. Okey, sebabnya tajuk kita sekarang ni mewujudkan komunikasi berkesan bersama ibu bapa. Jadi kita fokus kepada penjaga kanak-kanak tersebutlah. Okey, tujuan kita mendengar ni untuk apa? Yang pertama, untuk dapat idea. Yang kedua, kita nak cari isi penting. Kemudian untuk buat arahan, kena pasti hubung kait, kena pasti isi tersirat. Kemudian kita tafsir makna tersirat, kena pasti mood, suasana dan konteks. Kemudian mengesan pengaruh penutur. Okey, apa yang dikatakan dengan mendengar secara bermaklumat? Okey, mendengar secara bermaklumat ni kita dengar kemudian kita faham pendengaran tersebut. Okey, maklumat yang disampaikan tersebut. Okey, jadi maknanya itu dikatakan dengan pendengaran bermaklumat. Okey. Kemudian pendengaran aktif. Pendengaran aktif ni kita cuba nak memahami isi kandungan tersebut. Dia cakap, lepas tu kita tanya balik ataupun kita cuba elaborate balik. Benda ni ke yang dia nak sampaikan? Perkara tersebut ke yang dia nak bagi tahu? Maknanya ada dua hala komunikasi lah. Dia bagi tahu dan kita soal jawab balik. Okey, yang ketiga adalah pendengaran pasif. Kita dengar percakapan yang diucapkan tapi kita hilang tumpuan ataupun kita dengar tapi macam masuk telinga kanan atau keluar telinga kiri. Lepas tu kita dah apa dia cakap tadi macam tu. Jadi kita itu dikatakan dengan pendengaran pasif. Okey. Okey, halangan dalam pendengaran bermaklumat. Okey, pseudo listening iaitu kita macam bagi tumpuan. Kita tengok eye contact, ekspresi muka, postur badan tapi pemikiran kita ke arah lain. Okey, yang kedua pula, kita hilang tumpuan sebab kita tanya benda lain, mak dia cakap benda lain. Dalam hati, tadi aku tak tanya benda ni, kenapa dia jawab macam ni? Macam tu. Jadi kita dah hilang fokus. Okey, cara terbaik bagi mendengar maklumat. Okey, yang pertama kita fokus kepada kata kunci maklumat tersebut. Jangan sekadar dengar saja. Ambil catatan apa kata kunci yang dinyatakan oleh waris tersebut. Kuasai perbezaan antara kelajuan berfikir dan kelajuan bercakap. Okey, kita fikir tentang isi percakapan, gaya percakapan, bahasa badan dia, intonasi dia. Kemudian kaedah efektif untuk mengingat seperti kita membuat catatan ataupun rakaman. Okey.
mendengar secara empati. Okey, maknanya kita cuba selami apa yang disampaikan oleh waris tersebut. Okey, bila secara empati ni maknanya kita cuba rasa apa yang dia rasa. Okey, jadi sebab bila kita dah menguasai kanak-kanak tersebut, bila waris cerita kat kita, insya-Allah kita akan dapat merasai perasaan waris tu. Okey. Okey, tajuk yang ketiga iaitu strategi dan teknik untuk mendapatkan maklumat mengenai kanak-kanak dan melaporkan kemajuan serta perkembangan kanak-kanak. Okey? Okey, salah satu aspek pengajaran yang paling bermanfaat adalah membina hubungan yang positif dengan ibu bapa. Okey? Bila kita ada klien, bila klien kita adalah kanak-kanak, mau tak mau kita kena mengadakan hubungan yang baik dengan penjaga dia. Okey? Komunikasi ibu bapa dan guru yang berkesan sangat mustahak agar kita menjadi seorang guru yang berjaya mendidik kanak-kanak. Okey? Hubungan baik antara ibu bapa dan guru sangat penting untuk memaksimumkan masa kita pada guru dengan pelajar tersebut. Okey, boleh faham Maksudnya kalau kita tak cuba mengenali ibu bapa ataupun tidak cuba untuk melakukan hubungan dengan ibu bapa tersebut, jadi macam kita tak untuk kita mengajar kanak-kanak ataupun kita tak dapat selami. Kadang-kadang perangai kanak-kanak ni di sekolah lain, di rumah lain. Jadi kita memerlukan maklumat yang kita tak ada ketika bersama kanak-kanak tersebut. Okey, mewujudkan komunikasi berkesan bersama ibu bapa. Okey, seorang pelajar yang mengetahui bahawa guru berkomunikasi dengan ibu bapa, okey, dia akan mempercayai guru tu kemungkinan akan berusaha lebih keras. Okey, dia akan percaya guru tu dan dia akan berusaha lebih keras untuk ke sekolah. Jadi dia kata mak bapak dia ambil berat dekat sekolah, tak boleh sat lagi kalau tak kena, ataupun sat lagi bila cikgu tu bagi tahu kat mak bapak, tiba-tiba waris kata waris puji. Okey, ayah dia, mak dia puji dia. Dia kata mana mak abah tahu ni, kata dia macam ni kat sekolah. Jadi dia akan menimbulkan semangat kepada kanak-kanak tersebut. Okey, dia tahu bahawa bila dia tahu guru ataupun mak ayah ni tak berkomunikasi dengan tak berkomunikasi antara satu sama lain, jadi dia akan membuat sifat sambil lewa lah. Okey, dia buatlah masalah tak produktif dia menimbulkan masalah. Okey, dia nak cari pasal dan sebagainya sebab dia tahu bila dia kat sekolah mak ayah dia tak tahu, dia boleh buat apa saja. Contohnya, okey. Okey, strategi ataupun teknik untuk mendapatkan maklumat mengenai kanak-kanak. Yang pertama, kita bina kepercayaan mereka. Mereka ni siapa? Kita bina kepercayaan ibu bapa. Okey? Ada tahap dia macam mana kita nak bina. Okey, bila ibu bapa percaya dekat kita, apa maklumat yang kita nak, dia akan sampaikan. Okey? Langkah pertama macam mana nak bina kepercayaan ni? Okey? Kita biar mereka mengenali diri kita dengan lebih peribadi. Tapi bukan maksud saya kata awak cerita IC awak apa semua. Tak. Okey, kita mungkin sembang tentang minat kita, tentang tujuan kita. Mungkin ada yang sama dengan mak ayah dan boleh membuat satu hubungan yang lebih mesra. Jadi bila kita dah ada hubungan yang lebih baik, jadi kita senang untuk bina kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk berusaha lebih jauh menolong pelajar. Okey, ini dapat memperoleh kepercayaan dan penghormatan yang lebih cepat. Okey, sesuatu yang semudah kita buat panggilan peribadi untuk kita dapat maklumat pelajar ataupun untuk kita bagi tahu waris kata anak sakit hari ini, kita menonjolkan bahawa kita prihatin, kita telefon dia cepat-cepat. Itu pun sudah semudah-mudah cara untuk kita cuba bina kepercayaan. Okey, janganlah sat lagi dia demam, mak dia balik sat lagi, matang balik baru kita habaq. Anak demam hari ni. Saim boleh tanya, pukul berapa lagi demam? Awak tak habaq?
mak dah mula rasa tidak selesa. Okey? Akhirnya langkah yang terakhir adalah izinkan mereka melihat anda seorang guru yang hebat. Okey? Dengan perhatian anak mereka. Okey? Tuntut rasa hormat dari pelajar dan dorong mereka untuk berjaya. Okey, satgi dia balik rumah dia cerita, cikgu kata macam ni. Okey? Jadi kita betul-betul lahirkan kita punya perasaan, semangat, kasih sayang terhadap kanak-kanak itu. Okey? Boleh? Jadi kita tunjukkan bahawa kanak-kanak ni sangat penting untuk kita sampai dia boleh rasa perasaan tu. Okey? Sentiasa bagi pujian, teguran yang membina. Okey? Apa-apa yang bila kita bersama kanak-kanak tersebut, kita boleh kita akan tahu apa yang perlu kita lakukan untuk membantu kanak-kanak tersebut. Okey, yang kedua, mendengarkan mereka. Okey? Apa yang ibu bapa cuba sampaikan? Apa yang dia rasa bimbang? Dia kata, cikgu, anak saya ni cikgu kat rumah tak mau baca lah cikgu. Sat lagi, okey, lepas tu kita dengar apa yang dia cakap. Okey, kalau kata dia sekolah tingkah laku dia lain, kita cerita pula, dekat sekolah dia dengar cakap, dia apa saya suruh dia buat, dia buat. Jadi, ibu bapa dapat mengurangkan kebimbangan. Maknanya, dekat rumah anak dia tak mau dengar, tak mau ni, tapi kat sekolah rupanya boleh. Okey? Ataupun kalau kat sekolah macam itulah panggil dia kat rumah. Kita cuba berbincang mencari solution untuk membantu kanak-kanak tersebut. Okey? Biasanya kebimbangan ibu bapa juga boleh timbul akibat salah faham daripada komunikasi. Jadi kita perlu berbincang, dengar apa yang mereka ingat ataupun salah faham mereka. Bila dia kata, cikgu, anak saya kata hari-hari makan telur cikgu. Maknanya dia dapat salah maklumat. Kanak-kanak ni biasalah kan, malas nak cakap banyak dan sebagainya, makan telur hari-hari. Okey, jadi kita sebagai waris, dia akan tanya, cikgu betul ke hari-hari makan telur anak saya kata? Dah. Okey, jadi kita terangkan apa yang betul. Kemudian kita terangkan dekat kanak-kanak tu juga. Okey, kita bantu kanak-kanak. Janganlah lepas tu mak ayah dia balik awak pipiat dia. Boy, cakap cikgu bagi makan telur saja, tak ada ayam, tak ada apa. Jangan buat macam tu. Okey? Jadi kita cuba cari penyelesaian. Jelaskan apa yang tidak jelas. Yang ketiga, komunikasi berkesan. Okey? Cara ni semua untuk membina kepercayaan lah sebenarnya. Betul. Okey? Terdapat banyak cara untuk berkomunikasi. Awak boleh mesej, call, tanya, telefon, buat surat. Okey? Buat lawatan ke rumah. Okey? Buat lawatan ke rumah pun maklumkanlah dulu. Janganlah pergi terjah terus ke rumah kanak-kanak tersebut. Jadi, seorang guru yang berkesan akan menggunakan beberapa kaedah sepanjang tahun. Okey? Guru yang baik sering berkomunikasi. Okey, macam awak lah. Kok tak mau buat kerja sekolah lama-lama duk panggil-panggil awak tak dapat, cikgu akan mulalah cari waris awak untuk membantu awak juga. Apa yang kita lakukan adalah untuk membantu anak didik kita supaya menjadi insan yang lebih baik. Okey? Kalau kata kita ni marah, tak suka meluat, bukan cara tu. Okey? Kalau marah tak suka meluat tu, lantak awak lah. Nak buat-buat, tak mau buat, sudah. Itu baru kita kata cikgu tu buat tak tahu. Okey? Kalau kadang kita rasa orang marah kita, cikgu ni benci aku ni. Tak, marah bukan tanda benci. Okey, jadi bila cikgu marah, bila kita bagi teguran, mak ayah bagi teguran, maknanya kita sayang kepada pelajar kita. Kita tak mau dia terus leka, kita tak mau dia terus lalai. Okey. Seterusnya, strategi untuk kita melaporkan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak, okey, kepada ibu bapa. Untuk melaporkan kemajuan dan perkembangan, pendidik perlu menjalankan penilaian dulu. Okey, kita tengok tingkah laku, perbualan, hasil kerja. Okey, apa yang ada yang boleh kita simpan, kita simpan. Okey, macam hasil kerja. Okey, kemudian perbualan, kita buat catatan. Okey, kemudian kita jalankan pemerhatian. Kita gunakan rekod berterusan, rekod anekdot, senarai semak. Banyak dah awak belajar. Okey. Kemudian, penilaian dilakukan secara berterusan dengan mengumpulkan perkembangan dan
kemajuan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tu tak berkembang, ambil tindakan segera untuk berbincang awal dengan waris. Jangan awak tunggu hujung tahun. Sekali waris tu kata, hantar anak saya daripada tak reti ABC sampai habis tahun tak reti juga ABC. Tak boleh macam tu. Okay, kalau kata perkembangan dia sangat lambat, ambil langkah awal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, tujuan penilaian ni untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Okey, kita nak kenal pasti potensi murid, kenal pasti kelemahan, kekuatan dan kita nak tahu keberkesanan pengajaran dan seterusnya mengubah suai aktiviti dan menjalankan tindakan susulan. Okey, dah kita jalankan penilaian, okey, buat analisis maklumat, guru analisis maklumat dan tafsir data. Kita rekod, kita buat inference rumusan, kita baca teliti dengan teliti maklumat yang kita dapat, okey. Kemudian kita buat inference ataupun membuat penyataan benar hasil daripada dapatan maklumat tu. Okey. Kemudian macam mana kita nak melapor? Macam mana kita nak buat laporan? Okey, laporan secara objektif berdasarkan maklumat yang kita dapat. Kemudian kita terangkan, okey. Bukan kita nak bagi tahu kegagalan ataupun pernyataan negatif, okey? Awak kena terangkan secara positif, okey? Kalau kata kanak-kanak anak dia ni lambat sikit perkembangan, positifkan, okey? Ada juga yang positif. Kita bukan tengok hanya daripada pencapaian akademik, tapi kita nilai sama daripada soft skill ataupun kemahiran yang dia ada. Dulu tak mau basuh pinggan, lo ni pandai basuh pinggan. Okey, setiap pencapaian ataupun kejayaan kanak-kanak ataupun insan adalah berbeza. Kalau dia tak pandai, kita tak kata dia bodoh. Okey, dia tak pandai daripada akademik, dia ada kelebihan daripada kemahiran. Okey, macam tu. Jadi jangan kita cerita tentang kegagalan ataupun pernyataan negatif. Okey, kita lakukan dari semasa ke semasa, kemudian laporan tersebut kita serahkan kepada penjaga. Ingat, semua laporan adalah sulit. Etika penilaian. Okey, seterusnya etika penilaian. Kumpul semua maklumat yang berkaitan dengan diri murid, kemudian rekod tersebut hendaklah disimpan dengan selamat. Okey, panduan dia. Okey, saya sediakan sikit ni panduan menjaga rekod. Segala hasil pemerhatian boleh dibincang dengan pihak tertentu sahaja. Okey? Sama ada ibu bapa, guru besar, pakar perubatan, kaunselor dan sebagainya. Tapi mengikut Akta Pendidikan 1996. Okey? Rekod tak boleh dipamerkan. Sebenarnya salah lah kalau macam kita pamerkan keputusan peperiksaan tu pun sebenarnya adalah salah. Okey? Sebab dekat situ ada maruah dia. Okey? Kadang-kadang orang tak mau tahu kita ni, aku ni dah lah lemah. Par kat situ pula orang tengok, aduh malunya. Okey, kita tak mau timbulkan dia punya rasa rendah diri kat situ. Okey, pastikan segala rekod pemerhatian diberi kepada ibu bapa di akhir tahun. Okey, akhir tahun serahkan segala rekod. Kalau ada handout dia, tugasan kerja dia punya apa-apalah, bagi semua di akhir tahun. Okey. Okey, kita stop dulu untuk sampai tajuk tajuk kita pada hari ini lah. Nanti saya akan sambungkan lagi ada tajuk kita untuk tajuk 2.1 ni sehingga tamat. Okey, sekian dulu kita tangguh dengan surah Tasbih, Kafarah dan surah Wal-As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.